Satu kereta yang bermasalah dia akan menyebabkan dua marhalah akan terganggu. Ibaratnya sebegitulah ya. Ya, betul. Jadi apapun berhati-hati, hari pun hujan, musim pun kita tahu perubahan angin monsun sekarang ini. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Okey, baik, kita nak terus ke perkongsian. Sekarang ni kita akan bawakan satu topik yang sangat menarik, iaitu sumber atau pembinasa. Baik, nanti kita akan bersama untuk berbincang dengan tetamu kehormat kita, Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan untuk berkongsi. Tajuknya nampak macam tajuk pidato, tapi perlu diperincikan lagi untuk kefahaman rakyat bersama. Ya, baik, kita alu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib. Apa khabar? Terima kasih, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitri dan Hanif Ya. kerana menjemput saya. Betul, terima kasih kerana sudi bersama kami di TV3 sini. dan juga Malaysia hari ini bersama pada pagi ini. Itu kita nak berbincang tentang sumber ataupun sisa ataupun pembinasa. Ya. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, bagaimana dapat kita berikan kefahaman yang jelas takrifan tentang sumber dan pembinasa. Ya. Kita berbincang tentang masalah sisa. Ya. Sisanya kalau secara umum persepsi masyarakat ialah barang terbiar, terbuang, tidak boleh dipakai lagi, ya. Dan tidak ada guna. Istilah yang umum pada dulu tidak ada guna. Ya. Sebenarnya hari ini pandangan kita dah berubah. Pandangan dunia dah berubah. Bahawa sisa ini boleh menjadi sumber dan dalam satu keadaan, dan dalam keadaan yang lain dia juga boleh menjadi pemusnah. Maknanya sumber sebagai hasil ataupun keadaan yang positif, sementara pemusnah ialah dalam keadaan yang negatif. Maknanya dia boleh mendatangkan berbagai sumber kepada kita, sisa tadi. Dan yang keduanya, kalau tidak diurus dengan baik, dia menjadi pemusnah pada kita. Sebab itulah pada hari ini lebih kurang 1.17 kilogram sisa dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh setiap individu di negara kita. Jadi banyak tu. Kalau kita ada beberapa juta penduduk. Jadi itulah sisa ini setiap hari dihasilkan. Ya, betul. Okey, Datuk Seri, kita nak melihat kepada sumber yang boleh diperoleh daripada sisa ni. Bagaimana caranya, Datuk Seri? Sebenarnya banyak kita boleh lihat. Sebab itulah kita nak supaya masyarakat sedar bahawa sisa yang pada awalnya dianggap sesuatu yang negatif, yang tidak berguna. Sampah memang tidak guna. Betul? Kalau kita anggap manusia lah, dikatakan Yunus sebagai sampah, maknanya memang orang itu tidak berguna lah. Ya. Tapi hari ini sampah menjadi sumber kepada kita. Saya melihat beberapa sudut, antaranya yang pertama, bila kita ada pengurusan sisa ini, maknanya kita ada agensi jabatan berkenaan tertentu yang menguruskan sampah dan sisa ini, maka kita ada peluang pekerjaan untuk penduduk kita. Anda kata kalau sampah dan sisa ini tidak diurus, tentulah sebahagian daripada pekerja kita, penduduk kita tidak ada pekerja, tidak ada peluang untuk bekerja. Paling tidak mereka bekerja dengan agensi yang menguruskan sampah ini ataupun sisa ini. Itu satu sumber pekerjaan. Kalau kadar pengangguran kita mungkin 4 point something. Jadi kalau dengan pengisian jawatan-jawatan di bawah pengurusan sisa pekerjaannya dengan sendiri, kita telah menyelesaikan sedikit masalah pengangguran dengan maknanya sisa sebagai sumber peluang pekerjaan. Sri, saya tertarik ada satu artikel saya baca, katanya nilai ekonomi sampah. Sebab kalau melihat kepada satu ekosistem dunia yang mana ada negara yang terpaksa mungkin mengimport sampah. Jadi macam mana kita dapat, tadi sebutkan tentang peluang pekerjaan, ini dapat direncanakan satu mungkin jaringan global yang dapat kita manfaatkan bersama? Saya boleh sebut satu saja sumber tadi. Sumber pekerjaan, peluang pekerjaan. Yang kedua ialah sumber pendapatan kepada pekerja itu sendiri. Kalau kita tak ada agensi yang menguruskan sampah sarap ini, maka tidak ada peluang pekerjaan berkaitan dengan sisa. So, bila ada jawatan menguruskan sampah sisa sebagainya, dari sini ada jawatan diisi oleh pekerja. Jadi pekerja kita itu akan dapat pendapatan daripada pengurusan sisa. Maknanya pengurusan sampah yang dilakukan ini menghasilkan pendapatan pada pekerja itu sendiri sebagai pekerja. Dan ada lagi sampah ini ataupun sisa ini diolah dan boleh menjadikan pendapatan kepada masyarakat. Umpamanya program Trust Your Cash, maknanya sampah kepada wang ringgit. Ini antara program yang kita buat di bawah Kementerian Asbel Corp dan sebagainya, yang mana sampah ini kalau dulu kita anggap
yang kotor, yang dibuang, perlu dibuang dan sebagainya. Tapi kalau kita uruskan dengan baik dan sampah-sampah ini boleh dijual dan mendapatkan pendapatan kepada kita. Sebab itulah sekarang ini bukan saja di negara kita, bahkan di dunia, kita ada di setiap bulan September setiap tahun kita adakan World Clean Up Day. Maknanya hari pembersihan seluruh dunia. Maknanya beratus-ratus negara telah terlibat dengan ini, dengan pengurusan sampah ini. Sebab mereka tahu bahawa di samping sampah ini menjadi sumber pemusnah pada kita kalau tidak diuruskan, dan mereka juga sedar dan kita semua sedar bahawa sampah-sampah atau sisa ini menjadi pendapatan. Sebab itulah saya kira kalau ini dapat diolah secara baik di seluruh dunia seperti mana yang Fitri sebutkan tadi, saya yakin ini dapat menjana suatu bentuk kehidupan baru. Dapat saya tanya sikit Datuk Seri, tentang sampah dalam industri bagaimana? Mungkin dapat diuruskan agak lebih sistematik lagi? Ya, sebab itulah di negara kita ni kita ada satu agensi as recall, salah satu agensi di bawah kementerian kita yang bertanggungjawab untuk melihat bagaimana pengurusan sampah, termasuklah sampah industri ini. Dan di samping kementerian, kita juga ada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan yang juga terlibat bersama dengan kita untuk kita menguruskan pengurusan sampah bukan saja di peringkat pusat tetapi juga di peringkat negeri dan industri. Okey, baik Datuk Seri. Okey, tajuk yang tadi sisa, sumber atau binasa. Kita dah tahu berkenaan dengan sumber. Bagaimana pula sisa ni dikatakan sebagai binasa tu Datuk Seri? Seperti saya sebutkan tadi, sampah kalau dulu kita anggap sesuatu yang kotor. Sisa adalah lebihan daripada apa saja. Memang kita anggap tidak ada artinya dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita menjadi sumber kalau diurus dengan baik. Sebab itulah kalau kita biarkan tidak ada pihak-pihak tertentu yang menguruskan sampah ini, macam saya sebutkan tadi, kita jangka lebih kurang 1.17 kilogram sehari seorang masyarakat kita menghasilkan sampah. Kalau kita biarkan perkara ini, maka dia akan mendatangkan berbagai hal. Yang pertama dari segi kebersihan. Kalau kita harapkan negara kita menjadi sebuah negara yang sihat, bersih dan maju dan sebagainya, dan boleh menarik pelancong sebagainya, maka kalau kita biarkan pengurusan sampah ini tidak dibuat, maka yang pertama dia akan menjadi sumber kekotoran negara kita. Yang kedua, dia boleh juga menjadikan penyebab kepada sumber-sumber penyakit, umpamanya botol-botol yang kosong lepas kita minum, kita biarkan, tidak diuruskan, tidak diasingkan, maka mungkin di situ akan menjadi sempat untuk nyamuk berbiak, Aedes sebagainya. Dan nyamuk-nyamuk ini akan mendatangkan penyakit kepada kita. Dan dia akan musnahkan kita. Itu sebahagian salah satu daripada kita anggap bahawa kalau kita tidak uruskan sisa dan sumber ini, maka dia boleh membawa kemudaratan kepada kita. Jadi yang kita tumpuannya di mana? Di kawasan lokaliti yang padat ke ataupun luar bandar ke, kawasan bandar ke? Macam mana? Sebenarnya kita nak semua. Negara kita lebih kurang 32 juta penduduk negara kita. Bukan saja kita tumpukan kepada bandar-bandar besar, tetapi di seluruh, maksudnya kampung-kampung tradisional dan sebagainya. Sebab itulah perkara penting yang kita nak lakukan. Yang pertama ialah bagaimana kita boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa sampah ni kita yang keluarkan. Saya keluarkan, Fitri keluarkan, Hanif keluarkan. Tapi bagaimana kita nak uruskan sampah yang kita keluarkan tadi? Sebab tu kalau kita mengatakan bahawa sisa ini, sampah ni boleh mendatangkan sumber, pada saya mungkin kita boleh keluarkan banyak sampah lagi supaya kita dapat menjana pendapatan sumber. Kalau dari fikir yang logik lah kan. Ekosistemnya lah. Ekosistem. Sebab itulah kita hendakkan supaya semua masyarakat sedar tentang perlunya diuruskan sisa yang kita keluarkan sendiri. Apatah orang lain. Jadi kalau semua masyarakat, anggota masyarakat sedar tentang perkara ini, maka sudah itulah kita dapat menguruskan sisa ini dalam bentuk yang boleh menghasilkan sumber dan bukan menghasilkan pembinasa kepada kita. Sebab tadi kalau melibatkan industri, mungkin ada kawasan-kawasan yang bahan kimia yang tak diuruskan dengan baik. Jadi Datuk Seri optimis ini akan menjadi nyata dan kejayaan disebabkan mungkin perancangan yang betul strategik yang dilaksanakan. Kita antara kementerian yang bertanggungjawab dari pengurusan sumber sampah dan sebagainya. Tetapi juga ada kementerian-kementerian lain yang juga bertanggungjawab bersama dengan kita. Banyak seperti Kementerian Alam Sekitar dan lain-lain lagi. Dan mungkin Kementerian Penerangan, komunikasi dan media macam TV3 dan sebagainya, yang boleh memberikan penerangan, boleh memberikan galakan dan juga kesedaran kepada masyarakat bahawa sisa ini
boleh menjadi sumber dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi pemusnah, binasa kepada kita. Datuk Seri, sedikit harapannya kepada mereka yang menonton Malaysia hari ini untuk jadi harapan saya kita nak supaya kalau boleh masyarakat kita meletakkan, menjadikan sisa sebagai sumber dan pemusnah ini dalam pemikiran mereka bahawa mereka pilih di mana yang mereka nak. Kita nak hasil ataupun kita nak keberasaan. Dan dalam masa saya nak supaya kalau pengurusan sisa ni, sampah-sampah dan sebagainya, dijadikan budaya kita. Manakala boleh tiap-tiap pagi kita bangun tidur, kita dah ingat sampah nak diuruskan. Sama ada kita nak buangkan secara pemusnahan biasa dengan melalui sistem yang ada, ataupun kita cari jalan bagaimana supaya sampah-sampah ini menyebabkan punca pendapatan kepada kita. Ini harapan kita lah. Menukar cabaran untuk menukar persepsi. Ya. Dulu sampah ni macam sampah lah, tapi sekarang ni sampah ni mungkin jadi harta. Ya. Kita tak nak sampah kita buang. Jadi kita nak sampah, bagaimana kita nak uruskan sampah supaya menjadi sumber pendapatan dan sebagainya kepada kita. Ya, menarik. Okey. Okey, demikian penjelasan yang cukup jelas dapat diberikan dalam usaha untuk kita melihat kembali sisa subur ataupun binasa. Jadi ini satu lagi paradigma baru dalam kita urusan seharian. Dulu kita melihat sampah ni macam ialah tempat untuk membuang saja. Tapi sekarang ni ada nilai ekonomi dan nilai intelektual di sebalik sampah itu. Jadi terima kasih tak terhingga kepada Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang berkongsi pendapat, fikrah dan juga mungkin itizam untuk menukar persepsi masyarakat untuk jadikan sampah sebagai sumber pendapatan mereka. Nanti kita jumpa lagi Datuk Seri, insya-Allah. Okey, baik. Kita nak berhenti seketika kerana selepas ini banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Antaranya adalah menggapai ke puncak. Okey. Pelari ini jadi satu yang digeruni dunia nanti. Betul? Ya, supply chain. Okey. Sini dia Syai kembali selepas ini.